Okay, so untuk hari ini insyaAllah kita akan belajar berkenaan dengan bab yang baru, iaitu bab 5, bab bulatan. Masuk dengan suara tapi tak. Cuba, okay, yang mana masuk dengar suara tapi tak ada gambar, cuba try refresh. Biasalah internet. Biasalah tu kan. Kadang cikgu pun pernah juga apa kata, kita buka tapi gambar tu hang. Tak bergerak pun gambar tu. Okay? So, sekejap. Okay, so hari ni kita akan belajar dengan bulatan. Kalau kita tengok, okay, sebelum kita pergi ke bulatan tu sendirilah. Okay, sebelum kita pergi ke bulatan tu sendiri, okay, bagikan contoh-contoh bentuk-bentuk yang bentuk-bentuk bulatan yang ada dekat sekeliling kita ni. Jam. Jam contohnya. Okay, lagi? Botol air. Botol air. Meja. Meja, oh meja yang bulat. Okay, betul. Lagi? Pinggan. Jam, okay, pinggan, botol air. Meja tadi kan, meja bulat lah. Meja bulat. Dan paling disukai ramai duit shilling ya. Duit shilling contohnya. Tapi duit shilling orang tak suka sangat kan. Suka duit kertas betul tak? Jadi tak bagi itu contoh bentuk-bentuk bentuk bulatan. Okey. So untuk hari ini insya-Allah kita akan mengenal bahagian-bahagian bulatan. Bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan. Dan yang kedua, kita akan membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Okey. So kita pergi one by one. Okey. First kali kita pergi dulu ke bentuk bulatan sebagaimana yang ada dekat dalam buku teks, muka surat. Make sure ada buku teks buku teks muka surat 77. Okey. Daripada ni dia bahagian-bahagian bulatan. Kita tengok bahagian bulatan. Kita ada dalam satu bulatan tu dia mengandungi pelbagai bahagian. Okey. Contoh kalau kita tengok pada gambar rajah ni, pada gambar rajah yang pertama ni. Yang pertama sekali, iaitu first sekali adalah jejari. Jejari tu yang mana? Jejari tu garis lurus dari pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. Okey? Maknanya daripada titik tengah ni sampailah ke titik keliling ni. Okey? Kalau anda kata contohlah dekat cikgu lukiskan satu bulatan mungkin bulatan cikgu tak nampaklah sikit bentuk bulatan kan. Contohlah ini titik tengah. Okey? Ada ambulan tak? Okey, daripada sini ke sini. Ini dinamakan apa dia? Nama dia ni? Jejari. Cikgu, kalau daripada sini nak ke sini pun kita boleh pakai jejari ke? Pun boleh juga. Ni pun jejari. Jadi jejari, ini dia jejari. Biasanya soalan dia akan bagilah. Suruh buat satu bulatan dengan jejari berapa cm contohnya. Okey. Okey. Kedua, lilitan. Kita tengok lilitan. Lilitan tu apa? Perimeter sebuah bulatan. Perimeter tu yang mana? Kalau kita tengok perimeter tu yang mana? Perimeter adalah
keliling. Okey. Jadi ini dia punya lilitan. Lilitan merupakan perimeter, jadi kita otomatik kita tahulah yang ni, yang keliling ni adalah dia punya lilitan. Okey. Next kita tengok ni pusat. Setiap orang ada pusat. Bandar pun ada pusat bandar. Begitu juga bulatan. Bulatan ada satu titik tetap yang berjarak sama dari setiap titik pada titik bulatan. Jadi mana pusat tu macam apa yang ditunjukkan dalam gambar ni, mana dia pusat? Ni yang tengah ni pusat ni. Ni. Ni pusat. Maknanya jarak daripada titik ni ke lilitan ni, titik ni ke sini simbol ni. Jarak dia sini, sini. Kalau sini A, jaraknya sini pun A. Kalau jarak dia situ B, jarak dia pun sini pun B. Okey? Jelas? Jelas. Okey, good. Jelas. Okey. So kita tengok pula bentuk seterusnya, bahagian seterusnya. Okey. Bahagian apa tu? Diameter. Okey? Diameter yang mana? Oleh kerana bulatan ni dah penuh, kita buat satu lagi bulatan. Okey. Okey, kita ada pusat dia. Okey. Diameter tu yang mana? Kalau andai kata yang satu ini je jari, yang ini adalah Diameter. ya, macam cikgu je diameter. Diameter. Okey. Ya, betul. Jadi kalau kat sini kalau kita nampak secara basicnya, dua je jari bersamaan dengan satu? Satu diameter. Ya, satu diameter. Maknanya kalau, sebab kalau kita tengok sini, okey. Ini adalah satu je jari. Ini another je jari. Dan dua je jari menghasilkan satu diameter. Ini sebagai contoh lah, maknanya 2J sama dengan D. Itulah kita punya kalau anda kata disuruh buat bentuk rumus contohnya. Okey. Next. Okey. Kita pergi ke kita pergi dekat ni, apa nak sebut ni? Tembereng. Okey, tembereng, rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan satu perentas. Okey, sebelum pergi ke tu kita pergi ke perentas dululah. Okey, ni perentas. Perentas tu macam mana? Perentas tu kalau diameter dia buat macam ni, melalui titik pusat, perentas tu buruk bulatan cikgu ni. Okey. Kalau titik dekat sini, contoh perentas tu dia dekat belah sini mungkin. Mungkin dia dekat belah sini boleh jadi. Mungkin dia dekat belah sini boleh jadi. Itu nama dia, garisan perentas. Ni, perentas. Perentas. Satu dia garisan, garis lurus yang menyambung sebarang dua titik pada lilitan. Tapi dia tak melalui pusat ni. Itu perentas. Okey. Lepas tu ni ada tiga benda yang ada major dan minor dia. Okey. First, kita ada tembereng. Jadi tembereng tu macam mana? Apabila ada garisan perentas, contohnya, the whole thing here is tembereng. And another here also tembereng. Okay.
Yang ni tembereng apa ni? Yang kecil? Minor. Ya, minor. Kita tahu minor tu sikit. So kita kalau kita tengok dia punya ni tembereng ni yang kawasan dia paling kecil, itu yang minor. Kalau yang besar ni tembereng apa? Major. Ya, tembereng major. Okey, kalau kita tengok tembereng ni garis lurus daripada lilitan satu titik dari lilitan ke lilitan yang lain. Kita try tengok pula satu lagi. Okey. Satu lagi tu apa tu? Kita try tengok sektor. Kalau sektor, beza dia bentuk macam apa ni? Macam pizza tu tak? Okay, good. Okay, so macam juga tembereng tadi, dia ada major, dia ada minor. Jadi yang biru ni major minor? Minor. Ya. Sektor minor. Dan yang hijau ni apa dia? Sektor? Major. Ya, sektor major. Sektor berbentuk seperti macam catapai gitulah lebih kurang. Tengok pai pizza yang dipotong tu ya. Dia potong bentuk macam segitiga. Okey. Dan satu lagi, daripada bentuk pizza tu juga, contoh ada kata apa ni? Okey. Dan satu lagi, nampak tu? Satu lagi adalah lengkuk. Lengkuk adalah sebahagian daripada lilitan. Jadi dia kata sebahagian daripada lilitan. Maksudnya kalau kita tengok pada gambar ni tadi, ni sektor ni kan. Kalau sektor gitu. Lengkuk, okey, ini satu lengkuk. Dan yang satu lagi ini satu lengkuk. Okey. Jadi kita ada satu ni lengkuk apa ni? Yang kecil ni. Minor. Lengkuk minor. Dan satu lagi lengkuk Major. lengkuk major. Okey. Faham? Faham. Jadi kat situ kita ada saya nak lihatkan. Sekejap sudah. Sekejap. Tak apalah. Okey. So kita ada dekat sini, kita tahu kita punya jari, kita tahu pusat, kita tahu lilitan, kita tahu diameter, kita tahu perentas. Dia tak kisahlah macam mana perentas tu bentuk sekalipun, tapi dia tak melalui pusat. Lepas tu kita ada tembereng. Tembereng ni satu kawasan daripada titik dari lilitan ke lilitan. Okey. Jadi ni tembereng minor dan satu lagi tembereng major. Dan berbentuk pizza ni sektor. Kalau ruang dalam ni ada kita panggil sektor minor yang kecil dan sektor major yang besar. Dan dia punya sebahagian lilitan daripada sektor tu, ni sektor lengkuk minor dan ni adalah lengkuk major. Okay, so there's ada lebih kurang 8 benda dekat dalam ni. Okay, faham? Faham. Okay, oleh kerana faham, okay, kita main game lah sikit, boleh tak kita main game quiz? Boleh? Okay. Cikgu. Ya. Wah, ada masuk tadi, macam dengar bunyi nak masuk tadi.
Okey, cikgu bagi link dekat chat box. Okey. Boleh try masuk dulu. Boleh tak? Harap boleh masuk. Okey, Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Dalam ni kita ada 24. Ada 18. Jadi tunggu yang mana lagi. Okey, 19. Ni siapa yang hihi ni? Dia tak nak beritahu nama dia ni, letak nama hihi je. Okey, ada yang tengah cuba masuk lagi ke? Tak ada cikgu. Tak ada. Semua tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak start. Okey. Cikgu start. Okey, get ready. Cikgu. Ya.
Soalan masuk tu, it's okay. Don't worry. Kita cuma macam just play around. Tak apa, nanti cikgu akan... Cikgu, line saya slow. Tak boleh masuk PD. Okay, cikgu faham. Okay, macam ni. Nanti cikgu bagi je link nanti. Yang mana yang tak berapa masuk, cikgu bagi link. Cikgu bagi link untuk you guys just practice je. Boleh? Boleh ke? Okay, faham. Oh, dia tertekan sedih. Oh, sampai 3 nama ha. Okay, tak apa, cikgu faham. Okay, cikgu buang yang ni. Okay, mungkin faktor capai internet juga. Tak apa, cikgu faham. Don't worry, kita just quiz ni tak ada masuk markah mana-mana. Kita just orang kata berhibur sambil belajar. Wah, Afiq atas sekali nama ha. Dan Ilya tengah jawab lagi ke macam mana? Ke tak dapat teruskan? Faham. Sebab cikgu tak dapat terima daripada Anissa Pohi. Tak ada. Daripada Dania Balkis pun tak masuk markahnya. Dan Ilya pun sama, tak masuk markahnya. Ada Nazir, okay, tak apa, it's okay. Don't worry. Okay. It's okay. So, cikgu end kan ya? Okay, cikgu. Okay. So, congratulations. Yang mana yang the highest tu, it's okay. Yang tak dapat tekan, jangan sedih. Ramai tengok. Ramai yang tu. InsyaAllah boleh. Jadi ini baru yang pertama lah. Baru kita mencapai objektif pertama. Okay. So, soalan mana yang salah ni? Ini tertekan juga Kita tengok sikit soalan. Kecil sangat ni ha. Okay, tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Ini mesti tertekan dekat ni kot. AOB, satu garis yang panjang ni. AOB. Okay. AOB, so mana satu garis yang ni, satu garis yang lurus ni, dia melalui pusat, dia adalah diameter. Okay. Apakah diwakili garis lurus AB? Garis lurus AB, dia adalah perentas. Dia cari, ni mesti tekan dekat ni kan, tekan ni. Dia punya yang kata lag tu kan. Okay. Ni nama bahagian bulatan yang diwakili dengan X dan Y. X, kawasan X, ni kawasan Y. X dia apa? X adalah tembereng minor.
Y adalah kemiring meja. Okey, yang ni adalah sektor, X adalah sektor minor, Y adalah sektor major. Ni garisan yang luar, itu garisan bahagian daripada lilitan. X adalah lilitan lengkung minor dan Y adalah lengkung major. Okey. Okey, lain kita tekan ni lah agaknya. Okey, cikgu ni tak masalah. Okey, so okey, selesai kita dekat sini. Ya Allah. Okey, selesai kita kat sini. Okey. Now kita akan teruskan lagi. Kita teruskan lagi. Semua okey ke? Okey. Cikgu. Okey. Okey, so kita akan teruskan. Masing-masing ada modul kan? Ada. Ada. Okey, keluarkan modul, keluarkan buku modul. Okey, muka surat 38. Cikgu, muka surat apa cikgu? 38. Okey, modul muka surat 38. Okey, semua dah buka? Dah. Okay, good. Okay, now kita tengok soalan satu tu. Soalan satu sebab kita nak mengenal pasti bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan. Yang pertama berdasarkan gambar rajah di bawah, namakan bahagian-bahagian bulatan yang berikut. Okay. Hari ni 20 hari bulan. Hari ni 20 hari bulan. Mana sebenarnya nama tadi tu? Ni form 1. Ni form 2. Okey. Anis Alwani ada? Anis Alwani. Oh, tak ada ke? Oh, tak ada. Dalam isn't it? Okey, tak apa. Okey. Cikgu petik nama di bawah ni lah. Izatul Alia. Izatul Alia ada tak? Oh, itu tak ada je. Pun tak ada. Okey, tak apa. Okey, jom kita try jawab. Kita jawab sama-sama soalan satu. Okey. Garisan OA. Garisan OA tu apa dia? Jari. Ya, betul. Jejari. Jejari, good. Okey, garisan OA adalah jejari. Okey. Titik O, apa dia titik O tu? Pusat bulatan. Ya, pusat bulatan ataupun pusat. Tak masalah, boleh je. Pusat bulatan ataupun pusat. Okey. Tapi kita tak pasal bulatan lah. Pusat bulatan. Sebab kita belajar pun pasal bulatan. Okey. Okey, kita tengok garisan AC. Garisan AC tu. Garisan AC tu apa dia? Perentas. Ya, perentas. Sebab daripada dia punya garisan perentas. Sebab apa? Sebab dari lilitan ke lilitan. Okey. Lengkuk BC. Lengkuk apa tu? Minor. Ya, lengkuk minor. Okey, kita tengok soalnya garisan AOB. Oh, macam sama soalan tadi je. Garisan AOB apa dia? Diameter.
Ya, diameter daripada lilitan dia melalui titik tengah, melalui pusat dan ke lilitan dan satu lagi point. Okey, itu diameter, satu garis lurus. Okey. Terusnya, rantau ADC. Tembereng minor. Ya, Minor. good. Seterusnya, sektor BOC. Sektor minor. Sektor minor. Ya, sektor minor. Dan satu lagi, sektor BADCO. Semi bulatan. Sektor major. BADCO adalah sektor major. Dapat? Dapat. Okay, good. Okay, now. Mana buku teks cikgu hilang? Oh, okay. So, next kita pergi pula ke topik yang, bukan topik lah. Kita kira, objektif yang seterusnya, membina satu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Okay. Jadi kita tengok yang pertama sekali. Kalau kita tengok dalam buku teks. Dalam buku teks. Masing-masing ada jangka lukis? Ada. Okay. Dalam bulatan jangka lukis yang paling penting. Okay. Jadi kita akan gunakan jangka lukis hari ni. So kita akan buat soalan biasa, contohnya bina bulatan apabila diberi jejari 3 cm dari pusat O. Okey. Ini cikgu punya. Oh, silap. Jadi cikgu ada kompasus ni. Jadi dia minta contoh kalau soalan tu, dia minta berapa cm? 2. Oh, ini mesti tengok modul lah. Okay, tak apa, kita pergi modul lah, kita pergi modul. Boleh? Boleh. Okay, kita pergi modul. Okay, so dia kata bina bulatan jejari seperti yang berikut berpusat di A. Contoh anda kata diberikan satu titik tu. Okay. Mana pensel cikgu? Okay. Contoh diberikan, kita diberikan city, kita bagi A. Okay, kita label lah A. Okay. Kita label A and then kita arahan kat situ dia minta jejari 2 cm. Jadi kita gunakan pembaris, kita jadikan dia 2 cm. Okay, ni 2 cm. Jadi bila kita dah buat 2 cm tu, yang tajam tu kita cocokkan dekat point A tu. Jadi lepas tu kita buat apa? Ni kita pusing. Macam mana? Kita pusing. Dapatlah satu bentuk bulatan yang berjejari berapa? 2 cm. 2 cm. Good. Okay, so ini adalah jejari 2 cm. Kita tengok satu lagi. Dia minta jejari berapa muka surat sebelah tu? Jejari 2.5. 2.5 dan satu lagi adalah jejari 2.1. Kaedahnya macam mana? Kaedahnya serupa. Kita letak titik tengah tu A. Okay. And then first kita tengok yang 2.5 tu. Kita ukur pakai baris. Maknanya hujung yang tajam ni dengan hujung mata pensel ni jaraknya mestilah 2.5 cm. Jadi kita letakkan dekat, kita letakkan dekat titik ni.
Dan kita pun buatlah bulatan. Begitu juga dekat yang sini, untuk yang seterusnya ni. Jarak dia nak berapa? 2.1 dan kita buat satu garisan. Okey, dapat? Dapat. Okey, good. Okey. So kita tengok soalan yang ketiga, soalan 3 dalam modul tu. Bina diameter yang melalui titik P dan titik P bagi setiap bulatan berpusat di O. Ni mudah je. Jadi kalau diameter tu dia melalui apa? Melalui pusat Pusat O. O, good. Okey. Jadi bila dia melalui pusat O, jadi macam mana dia nak ni? Macam ni kita buat. Andai kata, okey, sekejap. Okay, kita lukis satu bulatan. Tu dia. Satu bulatan. Kita ada satu titik. Mungkin sini. Dan kita ada Q contoh, P tadi sini contohnya. Jadi macam mana nak buat? Kita just gunalah pembaris. Just gariskan saja. Ni cikgu tak tepat ni. Contoh macam tu lah. Lari. Jadi kita akan dapat satu garisan diameter. Okey? Senang je tu, 3A dengan 3B tu. Dah siap? Dah. Okay, good. Dah. Kita tengok pula seterusnya. Okay, seterusnya. Seterusnya kita soalan 4. Soalan 4 adalah bina perentas sebuah bulatan dengan jejari dan panjang perentas seperti berikut. Okay? Contoh soalan tu, kita tengok soalan tadi lah. Okay. Dia minta contoh kita tengok A lah yang pertama. Okay, dia kata jejari 2 cm. So kita buatkan jejari 2 cm. Okay. Jadi ni contoh, ni point dia, point titik tengah tu. Allah. Kita letakkan dekat point A dan kita gariskan. Okay. Jadi kita beritahulah yang garisan besar pula. Garisan ini dan garisan ini adalah, kita beritahulah kat situ. Kita notekan sikit. 2 cm. Okay. Dan dia minta satu lagi apa dia? Panjang perentas. Panjang perentas berapa dia kata kat situ? 3.5. Ya, 3.5. So kita pun 3.5. Ni dia 3.5. Allah, okey.
3.5. Jadi macam mana kita nak perentas tu dari lilitan ke lilitan. So kita pilih je mana-mana point kita nak letak. Dekat sini ke, dekat sini ke. Lepas tu kita gerakkan sampai kat satu dekat dengan satu lilitan, kita tandakan sikit. Tu. Jadi titik yang bersilang tu kita buatkan satu garis lurus. Alamak, tak cikgu tanda mana lah. Make sure lah kita tanda sekali kat situ. Okay, kita mula dari sini contohnya. Kita buat tanda. Jadi dekat situ kita tahu ini adalah garisan perentas 3.5 cm. Okay, dapat? Dapat. Okay, good. Okay, cuba try. Cuba try buat soalan B dengan C. Cikgu bagi masa 3 minit, boleh? Boleh. Okay, 3 minit. Jadi soalan B tu diminta dia jari 2.5 cm. Lepas tu panjang perentas dia adalah 4.5 cm. Kalau dia dah siap, bagi tahulah dah siap. Cikgu dah siap. Dah siap cikgu.
Okey, rupanya cikgu cakap seorang-seorang punya, patutlah. Okey, lupa buka mic. Okey, semua ada yang tengah buat ke? Ya Allah, astagfirullahalazim. Okey. Okay, next kita pergi dekat, okay, kita pergi ke soalan nombor 5. Soalan 5. Soalan 5 ni dia suruh bina apa? Bina sektor. Dia suruh bina sektor POQ dengan O ialah pusat bulatan. Dia cari dia jari dengan sudut diberikan. Sudut POQ tu diberikan. Okay. Jadi jom kita tengok soalan nombor 5A. Okey, soalan nombor 5A. Okey, soalan 5A dia kata dia minta jari berapa tu? Berapa dia minta? Dua cm. Ya, 2 cm. Jadi kita gunakan kita punya jangka lukis tu, kita buat 2 cm. Tapi oleh kerana cikgu rasa 2 cm ni kecil dekat skrin ni, cikgu cuba besarkan kat sini lah. Okay, cikgu pakai 6 lah kot. Okay. Tapi ni contoh je dekat dalam soalan tu jangan pula awak ubah. Arahan suruh buat 2, buat je ikut 2. Cikgu buat dekat ni sebabkan cikgu nak bagi korang nampak lah. Okay. Jadi apabila diminta radius, diminta satu bulatan, okey kita buat dulu bulatan. Okey, mantap. Okey, lain. Titik jangan lupa, mana titik kita? Titik. Okey. Contoh titik kita. Okey, kita letakkan yang tajam ni kat sini. Dan kita buat satu bulatan. Okay. Dan satu bulatan tu kita beritahulah kita punya jari tu. Kita beritahu. Mungkin kat sini kita beritahu. Okay. Kita beritahu. Okay, ini jari kita. Okay. Nak buat sektor. Nak buat sektor kita kena gunakan apa dia? Protector. Ya, protector. Mana protector cikgu ni? Ini dia protector. Jadi protector ni ada dalam dan ada yang luar. Kita tengok pada kita punya kegunaan lah. Kita nak pakai dalam ke kita nak pakai luar. Okay. Jadi kita letakkan titik kita protector tu dekat tengah-tengah tu. Okey. Kalau macam contoh sekarang ni, kita nak pakai dalam ke nak pakai luar? Kita nak kena buat sektor 120 darjah. Kalau ya luar, sebab luar kita daripada kosong kat sini. Dekat sini start kosong, so kita akan buat 120. 120. Okey, 120. Okey. Jadi kita dapat 120. Ni lebih ni. Okey. Jadi bila kita dah nampak kat situ, kita pun labelkan lah. Kita tulis P, sini O, sini Q.
berapa dia punya tu? 120 darjah. Boleh? Boleh. Okey. Kalau kita tengok dia punya tu sudut POQ. Mana yang kat tengah dia? Mestilah O kat tengah tu. Maknanya POQ. O dia kita punya sudut tu. Okey. So mana dekat O ni mestilah 120 darjah. Boleh? Okey, cuba try soalan B dengan C. B dengan C. Kita cikgu bagi dalam 5 minit. Boleh? Boleh. Okey. Dah siap cikgu? Cikgu dah siap. Okey, good. Semua dah siap ke? Cikgu baru nak buat. Lagi.
Okey. Jadi ini untuk soalan Allah. Ini untuk soalan B, ini untuk soalan C. Di mana yang sini 150, yang sini adalah 80. Okey. Kat sini POQ, POQ. Kalau macam you guys ada buat macam ni and then mungkin dia punya tu belah sini pun tak ada masalah. Still sama juga. Boleh je mana-mana. Asalkan dia punya dalam ni tetap juga 80 ataupun 150 kalau yang macam ni 150 lah. Okay? Boleh? Boleh ke? Okay, good. Cikgu tak berhasrat untuk teruskan lagi yang ni. Sebab yang 5.2 ni banyak kepada pengiraan. Kita akan gunakan Pythagoras theorem. Memang ada lukisan, ada sikit. Tapi mau kepada ni lah, pengiraan lah. So yang pengiraan ni mungkin kelas akan datang lah cikgu baru masuk. .3 pun sama pengiraan juga. Okey, tak apa. Okey, ada apa soalan? Tak ada. Oh, okey. Tak ada soalan. Kita lagi senarai. Okey, senarai hilang. Matematik. Okey, tak apa kalau gitu. Okey. Untuk yang hari ni punya topik, macam biasalah kita bagi kerja rumah lah ya. Okey. Muka surat. Okey, buka buku teks. Buku teks matematik. Tingkatan 2. Muka surat 80. Soalan 1 hingga soalan 5. Okey, boleh? Boleh. Boleh. So, nak hantar bila? Bila tarikh? Nak hantar bila? Tarikh hari apa nak hantar? Cikgu. Ahad. Ahad? Ah, Okey, hari Ahad sebelum 10 malam. Boleh? boleh cikgu. Cikgu M berapa cikgu? Apa dia? M apa? M1 ke M2? M1 bab 1, bab 3, bab 5 kan? Betul tak?
M1 kita pakai untuk bab 1, bab 3, bab 5. Ke tak? Dah campur. Tapi Google pun memang dua-dua buku ada pada korang kan. Tak boleh kau pakai ni lah buku M1 boleh? Boleh. Okay. Buat Okay. boleh. And then macam biasa snap, hantar dekat Telegram personal. Boleh? Boleh. Boleh. Dan siapa-siapa yang anda kata tiba-tiba cikgu lepas ni saya nak terus buat. Tak ada masalah, buat dah terus. Buat and then boleh terus hantar kan, hantar boleh. Cikgu accept. Macam biasa. Cikgu, soalan kena salin sekali kan? Soalan. Ya, salin lah. Okay. Nanti nak buat ulang kaji senang. Tak perlu nak rujuk balik tengok buku teks. Jadi nak buat rujukan tu, kalau kita buat ulang kaji, boleh terus pakai je buku tulis tu. Mana buku tulis cakap dah lengkap lah. Okay. Okay. Ada apa tanya? Ada apa nak tanya lagi tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, tak ada. Okay, jadi okay. Cikgu berhasrat nak pergi dekat tengok ketat exam sekejap. Sebab ada dalam ketat exam ni ada satu soalan tu tak ada seorang pun betul. Dahsyat. Soalan dia berbunyi, soalan berbunyi. Okey, untuk soalan, soalan sekejap cikgu lukis sikit. Q ni apa ni? PQ R salah. Ini P. Sini T. Okey. Untuk soalan pertama ni, dia cari nilai X. Okey. Jadi yang untuk soalan ni cari nilai X ni kira okey lah. Alhamdulillah lah kalau tengok pada analisis yang cikgu buat. Ada, salah kita ni. Analisis yang cikgu buat ni ada 3 je orang salah. Ada 3 je orang salah lah. Jadi macam mana cara dia nak buat. Okey. 1/4 ni, 1/3 ni berapa sudut pedalaman? 180. Ya, 180. Okey, pedalaman. 180. Jadi kalau kita nak tahu sudut pedalaman dalam ni semua, maknanya 120 darjah tambah X sama dengan 180. And then kita selesaikanlah 120 X tambah X apa? 2X. 2X sama dengan 180. And then apa yang kita pindahkan ni? Pindahkan 120. 120. Jadi 180. Apa dia punya operasi? Bahagi. Tolak. 120. Jadi 2X sama dengan berapa? 60 bahagi 2. Okey, X bahagi 2. 60 bahagi 2.
Dia dapat 30 darjah. 30 darjah. Okay. That one good. Kat sini satu markah je ni. Okay. So, tapi problem dia dekat soalan nombor 2. Dekat sini soalan nombor 2 dia, apa soalan nombor 2 dia? Soalan dia tentukan sisi poligon. Bilangan sisi poligon terkata yang tidak lengkap itu. Dia bagi macam sikit je ni, rentas ni tak tahu berapa. Jadi kita tak tahu berapa sebenarnya dalam tu. Jadi macam mana kita nak tahu? Bilangan sudut nak tahu orang kata apa, bilangan sisi poligon ni dia ada 2 cara. Satu, kita gunakan sudut pedalaman, dan satu lagi kita gunakan kaedah sudut peluaran. Okey. Jadi sudut pedalaman macam mana? Apa formula sudut pedalaman? N tolak 280. N tolak 2 Darab 180. Darab 180. sama dengan sudut pedalaman, betul? Betul. Okey. Jadi kita okey. Kita tak tahu sudut pedalaman kita berapa, betul? Betul. Betul. Jadi cuma kita tahu kalau sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman. Sekejap, cikgu blur sekejap. Jumlah sudut pedalaman. Okey. Betul lah. Okay. Jadi dekat sini and sebelum tolak 2. Bagi N. Sekejap, sebelum cikgu pergi sudut keluaran dulu lah. Okey, pergi sudut keluaran dulu. Kita pergi sudut keluaran dulu Okey. Kalau kita tengok pada sini sudut keluaran, kita cuba lebihkan sikit ni kita cuba lebihkan sikit. Kat luar ni berapa? 60. 60 darjah. Jumlah sudut keluaran berapa? 360. 360, betul? Jadi kalau dia kata kita pun dia beritahu sisi poligon sekata. Maksudnya setiap, kalau dia kata ada satu lagi kat sini pun, contoh sini 120, luar dia tetap juga berapa? 60, betul? Contoh ada itunya, cikgu cuba lukis, bagi nampak ni lah. Contoh kalau cikgu lukis 1, 3.
Okay, anggap dapat sekata lah Lebih kat sini satu, 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 lebih kat sini satu. Kalau sini 60, kat luar ni semua 60 betul? Betul. Betul. Okay, tapi kita tengok yang ini sisi 6 betul, sisi 6. Sisi 6 N adalah 6. 4 darab dengan 180 dapat apa? $720. Berapa? 720. Ha? Betul. 720. 720. Okey, satu sisi pula, satu sudut 720 bagi 6 dapat 120. 120. So dalam contoh lah kita bagi contoh yang kita nampak. Anggap yang macam ni kita tahu. Cuba kita anggap kita tak tahu, okey? Cuba dalam ni 120. Kalau dalam 120, luar ni berapa? 60. Oh, 60 juga . 60. Betul lah. Okey. 60. Jadi sudut ya benar. Kenapa jadi macam lain? Okey. Okey. Cikgu nak kena semak balik ni. Dalam skema sini salah. 360 bagi 60 dapat apa? 60. Agak-agak hari tu ingat tak siapa yang dapat jawab 6? Tak ingat lah cikgu. Saya tak tahu apa nanti cikgu bagi sebab kertas exam semua dah pada cikgu Mas. Siapa nanti cikgu balik. Ada yang buat 6 ke? Ada yang buat 6. Okey, tak apa nanti kita tengok. Nanti cikgu bagi tahu balik kat cikgu Mas. So ni memang sisi 6 lagi maksudnya ni. Jadi dekat sini okey. Jadi kalau kita campurkan 60 okey kita tahu 60 betul? Betul. Sudut peluaran bersama dengan 360. Betul? Betul. Okey, jadi kita nak tahu berapa sisi dia. 360 bagi dengan 6. 60. 60 sebab satu sudut ni. Satu sudut peluaran kita tahu 60 betul? Jadi kita nak tahu ada berapa kali sudut yang boleh bersama dengan 360 ni. Jadi lepas kita kira-kira kita akan dapat 6 sisi. 6 sisi ataupun 6 yalah 6 sisi lah. Ataupun okey kalau anda katalah okey nak bagi contoh macam ni dah kira macam contoh jawapan sebenarnya. Okeylah anda kata
kita diberikan satu sudut yang sekejap Okey, 144. Jadi kita tak tahu berapa dia punya kita punya sisi, betul? Betul. Okey. Jadi cara dia kita lebihkan sikit. Okey, 144 ni 180 tolak 144 kita dapat apa? 36. Dapat 6. 36. Okey. Jadi cara dia jumlah sudut perluaran sama dengan 360. Betul jumlah. Betul. Okey, jadi jumlah semua sekali 360. Jadi kita nak dapatkan sisi dia 360 bagi dengan 36. 36. Kita dapat apa? 10. Ya, kita dapat 10 sisi. Jadi ini adalah yang tak lengkap ni maksudnya ada 10 sisi kat sini. Gitu. Begitu juga dalam soalan ni lah. Kalau mana yang mungkin ada buat 6 tu, mungkin ada penambahan markah lah. Kalau yang mana yang buat 2 ni, patutlah semua salah dalam ni. Okay, tak apa. Nanti cikgu maklumkan dekat cikgu Mas pasal benda ni. Okay, homework, that's all. Okay, so my bad juga kot sebab cikgu tak semak sangat benda ni tadi. Okay, mana homework tu dia? Okay, homework. Okay, diingatkan homework. Dan apa yang kita dah belajar hari ni adalah apa dia? Ni dia. Kita dah belajar 3 benda ni, bahagian bulatan. Kita tahu mana lilitan, mana perentas, mana diameter, mana jari, sektor minor, sektor major dan tembereng major, tembereng minor ni. Okay? That's all. I think that's all for today. Ada nak bertanya? Alas, ada nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada Okay. Okay, that's all for today. Okay, thank you class. Thank you, teacher. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Kehadiran, siapa yang belum isi kehadiran, isi kehadiran Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.